Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar semua? Waalaikumsalam. Boleh. Bagus. Assalam. Okey, kita mulakan sesi pembelajaran kita dengan membaca doa sebelum belajar. Okey, masing-masing boleh baca. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min fadlika. Okey. Okey, pelajaran ni, pelajaran 21. Okey, semua kelas kita dah belajar belum ni? Pelajaran 21 ni. Tak respon? Dah belajar belum? Adib? Okey. Kita dah belajar belum tajuk ni? Belum. Belum Belum start lagi kan? Belum. Okey, insya-Allah kita akan belajar sikit tajuk Sirah Nabawiyah dan Tamadun Islam. So setakat ni ada lebih kurang 14 orang. Okey, kita boleh dah tu. Kita dah boleh mula. Saya dengar ada bunyi bising. Okey, mungkin kamu semua boleh mutekan dulu kamu punya ni. Bising lah bunyi tu. Okey, pelajaran ke-21. Okey, ini adalah pelajaran di bawah tajuk Sirah Nabawiyah dan Tamadun Islam. So, tajuk yang kita akan bincangkan pada hari ini ialah Hijrah Detik Bersejarah. Okey, Hijrah Detik Bersejarah. Saya yakin dan percaya semua kamu pernah mendengar perkataan hijrah. Bahkan hijrah ini ialah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam. Jadi pelajaran pada kali ini, okey. Ya Dip, kenapa ni Dip? Dip, kenapa Dip? Angkat tangan. Adik main, Ustaz, adik main. Oh, adik main adik. Yang main Dip. Okey, jemput masuk Dani, Nur Aina and Realme C2. Siapa ni? Okey. Hijrah Detik Bersejarah. Okey. Apabila kita memperkatakan tentang tajuk hijrah ini, ia adalah satu peristiwa bersejarah yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Okey, yang pertama sekali, benda pertama yang kamu semua perlu tahu mengenai peristiwa ini, yang pertama maksud hijrah. Okey. Selepas kita bincangkan maksud hijrah ini,
Okey, dah habis kelas ini tolong masukkan definisi hijrah ini dalam buku 3. Okey, masukkan definisi hijrah ini dalam buku 3. Buku istilah, kamus istilah dan jawi. Okey, apa maksud hijrah? Dari segi bahasa, hijrah ini berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Okey, hijrah dari segi bahasa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Hijrah ini adalah perkataan bahasa Arab. Okey, jadi hijrah dari segi bahasa Arab membawa maksud berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Okey. Okey, seterusnya definisi istilah. Yang ni yang penting, ya, para pelajar semua. Okey, hijrah Rasulullah tu apa maksud dia? Ia merujuk kepada perpindahan. Perpindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam dari Mekah ke Madinah, ataupun nama sebelum Madinah ni dipanggil Yathrib. Okey, nama lama bagi Madinah adalah Yathrib. Kena ingat ni. Okey, nama lama bagi Madinah ialah Yathrib. Y-A-T-H-R-I-B. Okey, perpindahan Rasulullah dan umat Islam dari Mekah ke Madinah atau Yathrib. Okay, peristiwa hijrah ini berlaku pada tahun ke-13 kerasulan. Apa maksud ke-13 kerasulan? Maksudnya selepas 13 tahun Rasulullah menjadi dilantik menjadi Rasul, barulah peristiwa hijrah itu berlaku. Okay? Sebelum itu, pada tahun pertama, kedua hinggalah ke-12 kerasulan, Rasulullah berada di Mekah. Okey, setakat ini. Ada soalan untuk definisi ataupun maksud hijrah? Kelas, ada soalan? Tak ada. Ada siapa nak tanya? Okey. Ada. Sekejap. Tak. Tanya. Teruskan. Okey. Okey, boleh saya sambung Boleh. Okey, umat Islam berhijrah ke Madinah secara beransur-ansur selepas menerima arahan daripada Rasulullah. Okey, ingat, peristiwa hijrah ni tidak dilakukan sekaligus. Maksudnya one shot semua orang yang masuk Islam dekat Mekah tu semua berhijrah, tak. Tetapi dia ikut fasa. Okey, atas arahan Rasulullah. Okay, itu sebab disebut secara beransur-ansur. Ingat, peristiwa hijrah ni bukan berlaku sekali. Okey, dia bukan berlaku sekali, tetapi dia berlaku dalam pelbagai dalam beberapa perjalanan dan beberapa kumpulan secara beransur-ansur. Itu pun selepas menerima isyarat ataupun arahan daripada Rasulullah. Dan Rasulullah adalah antara yang terakhir yang berhijrah. Dia bukan yang terawal. Dia biarkan dulu pengikut-pengikut dia pergi ke Madinah sedikit demi sedikit. Kemudian baru Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar pergi untuk trip yang terakhir. Mereka keluar dari kota Mekah secara rahsia supaya tidak diketahui oleh kaum musyrikin Mekah. Kenapa hijrah ini secara beransur-ansur? Ini adalah salah satu strategi hijrah. Dijalankan secara rahsia supaya apa? Ini tujuannya. Supaya tidak diketahui oleh kaum musyrikin Mekah. Supaya kaum musyrikin Mekah tak dapat detect. Kalau sejumlah besar tiba-tiba berhijrah, maka itu akan mendedahkan bahawa umat Islam nampak dah keluar daripada kota Mekah. Tiada seorang pun sahabat yang berani berhijrah secara terang-terangan kecuali Umar bin Al-Khattab. Kita semua dah belajar tentang sifat peribadi Umar Al-Khattab. Sebelum dia Islam, bagaimana sifat dia, dan selepas dia Islam, dia kekal dengan sifat garang dia, berani dia, dan semua orang takut. Semua sahabat Nabi ketika itu semua hijrah secara sembunyi. Tetapi Umar Al-Khattab bila tiba giliran dia Rasulullah suruh berhijrah,
dia secara terbuka isytiharkan diri dia berhijrah. Okay? Dan tidak ada seorang pun orang musyrikin yang berani menghalang dia. Walaupun dia declare dia berhijrah secara terang-terangan. Okay? So jemput masuk. Okay, yang baru masuk. Okay, kita sedang bincangkan tajuk hijrah. Okay, setelah hampir 2 tahun, para sahabat beransur-ansur berhijrah ke Madinah. Barulah Rasulullah berhijrah setelah mendapat isyarat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya proses hijrah ini, okay, dia mengambil masa 2 tahun untuk keseluruhan umat Islam yang memeluk Islam di Mekah untuk pergi ke Madinah. 2 tahun. Sikit-sikit pergi ke Madinah dan akhirnya barulah Rasulullah berhijrah setelah mendapat isyarat daripada Allah. Okey. Okay, setakat tu ada soalan? Ada. Tak ada. Okey. Tak ada. Okey, untuk page ni hijrah dan bersejarah, first kamu kena kuasai maksud hijrah. Okey, yang ni. Okey, untuk page ini yang penting yang ni. Pertama, definisi hijrah. Seterusnya, okey, bagaimana hijrah itu berlaku? Kamu kena pandai cerita. Bagaimana hijrah itu berlaku? Antara keyword dia ialah beransur-ansur selepas terima arahan daripada Rasulullah. Okey, sebab apa? Supaya tidak mahu diketahui oleh kaum musyrikin. Kemudian yang penting lagi ialah ni satu info penting, semua sahabat hijrah secara sembunyi, okey, secara rahsia, melainkan Umar Al-Khattab. Dia secara terang-terangan beritahu bila tiba giliran dia nak hijrah, dia declare secara terbuka. Okay, dan proses hijrah ni mengambil masa 2 tahun and then barulah Rasulullah berhijrah ke Madinah setelah mendapat isyarat daripada Allah. Okey, itu antara isu penting yang kamu kena tahu dalam page ini. Yang pertama definisi, yang kedua bagaimana keadaan hijrah Rasulullah dan juga umat Islam ketika itu, dan siapakah individu yang secara terang-terangan menyatakan dirinya berhijrah. Okey, itu untuk page 157 ini. Okey, sebelum saya bergerak ke 158. Okey, ada soalan nak tanya? Tak ada. Ustaz, Ya. yang nota yang Ustaz suruh buat tu buat dalam buku apa? Dia bukan nota tapi latihan. Okey. Di latihan tu saya ada mention dah dalam kurungan tu buku berapa. Kalau kamu tengoklah. Tetapi kalau kamu tak ada buku satu atau tak ada dalam buku 2, kamu boleh buat dalam buku 3. Okey? Tak ada isu. Salah buku tak ada masalah. Janji buat. Nanti bila buka sekolah nanti kita akan bincanglah satu persatu. Okey, nak buat dalam buku berapa, rujuk pada soalan dekat situ saya ada mention buku berapa kena buat. Okey, seandainya kamu tak ada buku tersebut atau buku tersebut dengan saya tak sempat pulangkan, buatlah dalam mana-mana buku pun boleh ataupun kalau tak ada buku 3. Okey? Okey, clear Okey. Okey. Okey, ada soalan 157? Kita ada 22 partisipan. 23. Okey. Ada soalan tak ada? Saya teruskan muka surat 158. Okey. 5.5.2. Okey. Apa faktor yang mendorong berlakunya hijrah? Faktor yang mendorong berlakunya hijrah merujuk kepada apa sebab-sebab berlakunya hijrah ini? Okey. Adakah hijrah ini kita boleh katakan ia adalah satu keadaan di mana Rasulullah melarikan diri? Okey, ia akan terjawab dalam perbincangan kita sebentar lagi. Okey, apa faktor yang mendorong berlakunya hijrah? Yang pertama, ia adalah isyarat Allah. Okey, hijrah ini berlaku, ia adalah atas perintah Allah SWT. Itu yang pertama. Maka dengan secara sendirinya, okey, kita boleh tolak dakwaan golongan-golongan tertentu yang mengatakan hijrah ini adalah peristiwa Rasulullah melarikan diri. Rasulullah tidak larikan diri di sini. Peristiwa hijrah, Rasulullah berhijrah, bagi pandangan mereka, di sisi mereka, mereka lihat seolah-olah Nabi melarikan diri. Tetapi sebenarnya hijrah ini berlaku yang pertama kerana isyarat Allah. Ini perintah Allah. Allah mengisyaratkan Rasulullah SAW supaya berhijrah. Okay? Apa bukti dia?
ada dalil lagi. Dalam surah Al-Anfal ayat ke 30. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Okay. Dan ingatlah ketika orang kafir musyrik Mekah menjalankan tipu daya terhadapmu untuk menahanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka menjalankan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya mereka kerana Allah sebaik-baiknya menggagalkan tipu daya. Okey, ayat ini adalah berkaitan tentang hijrah itu tadi. Okey. Seterusnya, faktor yang kedua. Pertama, isyarat Allah. Perintah Allah. Okay. Kemudian di dalam ayat ini telah diberikan sedikit gambaran. Ketika Rasulullah berhijrah, sebenarnya orang kafir pun dia dah ada plan dah. Sebenarnya nak ada plan untuk membunuh Rasulullah ataupun untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Tetapi dalam ayat ini Allah telah memberi petunjuk yang Allah telah gagalkan segala muslihat-muslihat mereka, segala tipu daya mereka kerana Allah lah sebaik-baik perancang. Okey? Orang kafir merancang tetapi Allah sebaik-baik perancang. Okey. Yang kedua, kenapa hijrah berlaku? Kerana di sana ada keperluan untuk memelihara akidah. Okey. Peristiwa hijrah berlaku kerana untuk memelihara akidah. Apa itu akidah? Akidah itu ialah satu kepercayaan yang teguh di dalam hati. Satu pegangan, okey, di dalam hati. Itu maksud akidah. Yang ni, maksud akidah ni kamu telah pelajari dalam tingkatan 1. Jadi boleh rujuk balik dalam buku teks digital yang saya bekalkan pada awal dulu, maksud akidah, maksud komplit tentang akidah. Okey. Faktor yang kedua adalah memelihara akidah. Umat Islam mengorbankan tanah air dan harta mereka demi menyelamatkan akidah tauhid yang lebih berharga. Okey. Faktor yang ketiga adalah daripada invitation, pelawaan penduduk Yathrib. Okey. Yathrib ini nama lama bagi Madinah. Okay. Umat Islam dan Rasulullah berhijrah, selain daripada itu isyarat Allah, selain daripada bertujuan untuk memelihara akidah, rupanya dalam masa yang sama, penduduk Yathrib menjemput mereka. Okey. Sekumpulan penduduk Yathrib telah mempelawa Rasulullah SAW untuk menjadi pemimpin mereka di Yathrib. Rasulullah SAW mengadakan Bai'ah Aqabah pertama dan Bai'ah Aqabah kedua dengan sekumpulan penduduk di Yathrib. Baginda telah menghantar Mus'ab bin Umair untuk berdakwah dan mengajar Al-Quran kepada penduduk Yathrib. Okey, itu 3 faktor. Okey, kita tengok dulu spektrum ilmu. Antara orang terawal berhijrah termasuklah Abu Salamah. Okey, Abu Salamah sahabat Nabi. Beliau tidak dapat membawa isteri dan anaknya berhijrah bersama-sama kerana dihalang oleh anggota keluarganya. Nampak betapa tingginya pengorbanan sahabat Nabi, sanggup berhijrah, cuba nak bawa isteri dan anak-anak tetapi dihalang, maka Abu Salamah berhijrah seorang diri, okey, ke Madinah. Okey. Okay, sebelum kita pergi ke page lain, aku nak baca ini. Spektrum ilmu. Hijrah juga diertikan sebagai berpindah daripada kehidupan yang buruk kepada kehidupan yang lebih baik. Okey. Definisi hijrah ini lebih dekat dengan kita sekarang. Okey. Yang asalnya ialah penghijrahan fizikal Rasulullah, tetapi bila nak reflektkan dalam kehidupan kita, ini dia. Apa itu hijrah? Berpindah daripada kehidupan yang buruk kepada kehidupan yang lebih baik. Okey. Okey, untuk muka surat 158 ini, poin penting ialah kamu ingat isi penting faktor ini. Ada 3 faktor. Okey? Ada 3 faktor. Yang pertama, isyarat Allah, memelihara akidah dan juga pelawaan penduduk Yathrib Madinah. Okey, itu isi penting untuk muka surat 158. Okey, setakat ini pelajar ada soalan? Kalau ada soalan boleh
Apa kan tentang tajuk kita hijrah bersejarah? Ada soalan? Ya? Tak ada. Tak ada tak ada saya teruskan Tak ada. Okey, kalau tak ada saya teruskan. Okey, tadi kita ada sebutkan, tadi saya ada bacakan yang iaitu sekumpulan penduduk Yathrib telah mempelawar Rasulullah untuk menjadi pemimpin mereka di Yathrib. Rasulullah SAW mengadakan bai'ah Aqabah pertama, bai'ah Aqabah kedua. Apa itu bai'ah? Bai'ah ni sumpah setia. Bai'ah ni dia merujuk pada satu perjanjian untuk bersumpah menyatakan kesetiaan. Okey, itu sumpah setia. Bai'ah Aqabah. Okey, Aqabah ni nama tempat silap. Okey, bai'ah ni perjanjian sumpah setia. Okey. Apa yang mereka berjanji dalam tu? Apa isi kandungan bai'ah Aqabah? Bai'ah Aqabah ni ada nombor satu, ada yang kedua. Okey. Yang pertama ada 6 isi kandungan. Okey, ni penting. Kadang-kadang keluar exam dia tanya ni. Jelaskan 2 isi kandungan bai'ah Aqabah pertama. Okey. Apa yang Nabi dan juga penduduk Yathrib berbai'ah, yang berjanji tentang apa untuk sumpah setia? Yang pertama, dalam isi kandungan itu dinyatakan, okey, tidak menyekutukan Allah. Maksudnya penduduk Yathrib tidak akan menyekutukan Allah bila mana Nabi Muhammad menerima pelawaan untuk datang ke Mekah dan menjadi pemimpin mereka. Yang pertama, isi kandungannya ialah tidak menyekutukan Allah SWT. Menyekutukan maksudnya apa? Tidak syirik kepada Allah. Yang kedua, tidak mencuri. Jadi penduduk Yathrib berjanji tidak akan mencuri. Yang ketiga, tidak berzina. Okey. Yang keempat, tidak membunuh anak. Yang keempat, tidak membunuh anak. Yang kelima, tidak mengada-ngadakan dusta. Dan yang keenam, tidak menderhakai perkara yang baik. Okay. Untuk isi kandungan ini, sekurang-kurangnya kamu boleh ingatlah 2 daripada 6 perkara ni. Ambil yang mudah-mudah. Tidak berzina, tidak mencuri, tidak membunuh anak. Okey, itu isi kandungan bai'ah Aqabah yang pertama. Kemudian Rasulullah memeterai satu lagi perjanjian yang dipanggil bai'ah Aqabah kedua. Okey. Kali ini isi kandungannya satu. Apa dia? Melindungi dan mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti melindungi keluarga sendiri. Okey? Itu dia tadi isi kandungan bai'ah Aqabah pertama dan juga bai'ah Aqabah yang kedua. Okey. Okey, itu 3 faktor. Kemudian faktor yang keempat. Ada lagi satu faktor yang keempat. Apa faktor mendorong hijrah? Kerana penentangan musyrikin Quraisy yang semakin kuat. Musyrikin Mekah melakukan pelbagai bentuk penentangan, termasuklah penyiksaan terhadap umat Islam. Tekanan ke atas Rasulullah SAW pula semakin hebat, terutamanya selepas kematian bapa saudara baginda iaitu Abu Talib. Kemuncak kepada penentangan mereka ialah mereka berpakat di Darul Nadwah. Okey, Darul Nadwah untuk membunuh Rasulullah. Okey, itu antara 4 sebab yang mendorong berlakunya peristiwa hijrah. Okey, cuba tengok sini. Detail tentang pakatan membunuh Nabi Muhammad di Darul Nadwah. Darul Nadwah ni dia punya pot lah, tempat dia orang bincang. Nama dia Darul Nadwah. Mesyuarat bersetuju agar seorang pemuda yang gagah daripada setiap puak dipilih membunuh Nabi SAW secara serentak supaya Bani Hashim tidak dapat menuntut bela atas kematian Nabi Muhammad. Okey, menjadi budaya masyarakat Arab di sana sekiranya ada antara mereka yang terbunuh dalam kalangan Bani, contohnya Bani Hashim, ada seorang terbunuh, budaya mereka akan siapa yang bunuh tu, okey, akan mangsa daripada Bani itu akan menuntut bela kepada bangsa yang satu lagi tu. Okey. Jadi apa kafir musyrikin ni buat? Dia lantik 7, bukan 7,
Ustaz bersetuju seorang pemuda yang gagal daripada puak dipilih menggunakan secara serentak. Okey. Maksudnya mereka merancang pembunuhan Nabi dilakukan bukan oleh seorang pembunuh, dilakukan oleh beberapa pemuda supaya sekiranya nak Bani Hashim nak tutup bela, mereka payah sebab ada banyak pembunuh. Kebiasaannya kalau kes bunuh ni, pembunuhnya terdiri daripada seorang. So dia orang boleh serang balik Bani tu untuk bunuh balik orang tu. Tetapi orang kafir Quraisy dia pilih ramai orang untuk bunuh secara serentak supaya apa? Bani Hashim ni tak boleh nak tuntut bela pada setiap pembunuh tersebut. Okey, tu dia punya rasional dia orang. Okey, bersetuju supaya seorang pemuda dipilih pada setiap puak untuk membunuh Nabi Muhammad secara serentak. Supaya Bani Hashim adalah keturunan Nabi. Bani Hashim tidak dapat menuntut bela atas kematian Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berketurunan Bani Hashim. Okey, Bani Hashim adalah salah satu daripada puak Quraisy. Okey, Quraisy. Ada soalan? Okey, ada soalan tak? Tak ada. Tak ada Ustaz. Ada Ada. Tak ada. Okey. Tak. So kalau tak ada, untuk kelas hari ini cukup sampai sini dahulu. Okey, kamu boleh baca balik. Okey, kita akan sambung lagi perbincangan kita di kelas Zoom yang akan datang. Nanti kita waktu kemungkinan masuklah untuk kita baca 5.5.3. Okey, peristiwa penting semasa hijrah Rasulullah. Okey. Sekali lagi, ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada. Ya. Okey, jadi saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada 22 partisipan hari ini yang meluangkan masa untuk kita berbincang, mendengar tajuk Hijrah Detik Bersejarah. InsyaAllah kita akan sambung lagi kelas kita ini. Besar esok, ataupun tunggu WhatsApp yang saya akan forward kepada beberapa rakan. Jika ada, nanti kamu boleh sertai untuk esok. So, cukup untuk hari ini. Jadi sebelum saya akhiri kelas ini, ada apa-apa persoalan tanya? Ustaz. Ya. Ustaz. Yep. For latihan tu, can use pencil kah? Macam mana? Latihan tu boleh pakai pensel ke? Okey. Boleh. Ikut kamu, boleh. Awak nak pakai pensel dulu pun boleh. Okey, tulis pakai pensel pun boleh. Pakai dawat sotong. Macam mana? Pakai dawat apa? Sotong. Tak dengar. Pakai dawat apa? Pakai dawat sotong. Dawat kosong? Sotong. Sotong. Kosong? Sotong. Ya Allah. Apa benda tu? Benda ni. Sotong. Tahu lah. Kenapa nak guna dawat sotong? Berarti takkanlah pen tu pakai dawat pen ni. Pakai dawat je lah. Tak apa, awak nak pakai pensel ke, awak nak pakai je lah. Awak nak pakai pen, memang untuk pelajar memang kena pakai pen lah kan. Tak ada masalah. Okey. So ada soalan? Tak ada. Tak Tak ada. ada. Okey. InsyaAllah kita akan sambung lagi kita punya kelas ini. Nanti saya akan maklumkan bila, kemungkinan esok lah waktu yang sama juga insyaAllah. Apa pun tunggu dulu WhatsApp yang di forward oleh kawan-kawan kamu lah. Okey. Okey, jadi sekadar itu dulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga berjumpa lagi. Salam. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih Ustaz. Ya, Terima kasih sama-sama. Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Ya, welcome. Ya. Sakit ini.